Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah memang dekat kampung sekarang, dekat dengan rumah Abang Syukri lah. InsyaAllah boleh jumpa adik. Kita di muka surat 142. 142. Tak ada suara. Tak ada suara. Tadi suara okey. Abang Syuri kata suara okey. Tak ada suara. Suara okey Ustaz. Okey, Abang Syuri okey, suara okey tak? Okey. Dengar. Okey, jelas kali ni, masya-Allah. Ummu Izzat tak ada suara. Yang lain semua okey. Okey, ada, alhamdulillah, masya-Allah, alhamdulillah. Amin. Risau saya, saya ada hejah habis dah ni. Okey. Terlihat muka surat 142. Tajuk yang di bawah tu pengharaman menikahi anak-anak perempuan dari isteri, anak-anak tiri lah. Maksudnya daripada isteri, anak-anak isteri kita, maksudnya anak tiri kita lah. Okey, kita tajuk dia macam tu. Alhamdulillah, padang terap, dah okey suara. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala mengharamkan bagi bapa-bapa tiri menikahi anak-anak tiri yang tinggal di bawah pemeliharaan mereka. Okey, saya ulang balik lah minggu lepas ni. Kan, minggu lepas suara tak jelas. Jadi insyaAllah hari ni suara kuat kot. Okey. Anak-anak tiri adalah semua anak-anak perempuan dari isteri-isteri yang telah dicampuri. Maksudnya isteri yang telah digauli, maka termasuk di dalamnya puteri-puteri mereka. Ini puteri bagi anak-anak tiri. Maaf, puteri-puteri bagi isteri tadi, ataupun anak-anak tiri. Ataupun anak-anak wanita daripada putera-putera mereka, maksudnya cucu kepada isteri. Maksudnya kita kahwin dengan satu janda yang ada anak-anak, pun ada cucu, maka anak dia, cucu anak perempuan dia, cucu perempuan dia, semua tak boleh bagi bapa tiri untuk mengahwininya selepas nenek mereka telah digauli lah. Kerana mereka semua termasuk dalam kategori anak-anak tiri. Okey, ni jelas lah. Pengharaman ini dibatasi dengan dua hal lah. Ada dua keadaan. Okay? Yang boleh jadi haram. Anak-anak tiri tadi yang perempuan, ataupun cucu-cucu tiri yang perempuan. Yang pertama, mereka berada di bawah pemeliharaan bapa tiri. Okey? Kedua, ibu-ibu mereka telah dicampuri. Kalau belum dicampuri, maksud dia, maka pengharaman belum terjadi. Ini dia. Jadi maknanya kalau dia akad nikah ya, lepas tu dia cerai, dia tak menggauli lagi, tak masuk lagi jumpa isteri dia. Lepas tu dia ada cerai kan. Belum dia bergaul tadi. Maka dia boleh berkahwin pula dengan anak kepada isteri yang diceraikan tadi lah, ataupun cucu dia, dengan sebab dia belum digauli. Itu maksud dia. Sama saja terjadi perpisahan antara keduanya dengan sebab meninggal atau perceraian. Sama ada dia meninggal atau bercerai. Ya? Yang penting dia telah dicampuri lah, digauli. Inilah yang menjadi konsekuensi ataupun petunjuk ketetapan daripada nas itulah, daripada dalil nas tadi, Al-Quran. Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi,
dan para sahabat yang sependapat dengan beliau. Para sahabat yang sependapat dengan beliau, serta Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya berpendapat bahawa meninggalnya ibu si anak tiri dalam hal pengharaman menikahi anak tiri sama kedudukannya dengan mencampuri. Dia kata walaupun dia tak mencampuri, ni kata mazhab bin Sabi lah. Mazhab ni mazhab yang marjuh lah. Kerana marjuh ni maksud tak kuat. Kerana pada kondisi ini suami dia, ini dalil ataupun hujah Zaid bin Sabit dan sebahagian sahabat lah. Kerana pada kondisi ini suami diwajibkan untuk membayar mahar secara utuh. Maksudnya secara maknanya pastilah. Dan mewajibkan adanya iddah. Kalau suami mati, dia kata isteri kena beriddah. Serta saling mewarisi. Sehingga sama kedudukannya kalau dia telah dicampuri. Dia katakan walau dia mati, mana dia mati, tak sempat suami bersama dengan dia, kan? Tapi dia beriddah dan dia dapat harta pusaka. Jadi samalah dengan wanita yang telah digauli tadi. Itu hujah Zaid bin Sabit dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Akan tetapi mayoritas, kebanyakan ulama, majoriti tidak menerima hal ini ataupun pandangan ini. Mereka mengatakan, majoriti ataupun jumhur ulama mengatakan tidak sama kedudukannya dengan dicampuri. Tak sama. Kematian tak sama dengan digauli tadi. Okay? Mereka mengatakan kematian tidak sama kedudukannya dengan dicampuri. Kerananya anak tiri tidak haram dinikahi bila ibunya meninggal sebelum dicampuri. Ini pendapat jumhur, majoriti lah. Dan Allah Ta'ala telah membatasi keharaman menikahi anak tiri dengan mencampuri ibunya. Okay? Lalu ditegakan, dijelaskan bahawa pengharaman ini tidak ada kecuali bila percampuran dengan ibunya. Itu. Okay? Harap perenggan ni jelas lah. InsyaAllah. Okey. Perenggan seterusnya mengenai pengharaman menikahi anak tiri yang dalam pengasuhan suami, dalam rumah suami tadi lah, dalam rumah pak tiri tu. Mengenai pengharaman menikahi anak tiri yang dalam pengasuhan kerana umumnya keadaan anak tiri adalah demikian. Kan kebiasaan anak tiri ni bila orang kahwin dengan mak dia, dia ikutlah mak dia. Duduk dengan pak tiri. Itu kebiasaan dia. Maka Allah Ta'ala menyebutkannya bukan sebagai pembatasan pengharaman. Bukan sebagai pembatasan. Maksudnya bukan dia jadi haramkan semata-mata pergi duduk rumah pak tiri. Bukan. Ya. Jadi akan tetapi kedudukannya sama seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala yang dalam ayat tu Allah Ta'ala kata wala taq'uz billahi minasyaitanir rajim wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Kan? Takut dia makan rezeki kamu. Jadi maknanya kebiasaannya macam tu. Biasanya orang jahiliah ni depa bunuh anak depa, takut anak depa ni kongsi rezeki dengan depa. Tetapi tak semestinya. Ada orang jahiliah dia bunuh anak dia kerana dia malu, bukan kerana takut anak dia rezeki, makan rezeki dia, kerana dia malu, takut orang kata, oh anak perempuan, kan? Allah sebut dalam Quran, bila dilahirkan untuk hanya anak perempuan apa semua, kan? Muka dia jadi pucat, jadi lari, yatawara minan nas, nyorok daripada manusia, kan? Gitu. Jadi kebiasaannya begitu. Tapi tidak semestinya. Ini dia. Kemudian oleh kerana keadaan anak perempuan dari seorang wanita biasanya ikut dengan ibunya. Itu dia. Maka secara otomatis dia berada dalam pengasuhan suami ibunya, yakni bapa tiri dia. Secara realita dan bolehnya, kan? Secara realiti lah. Seakan Allah berfirman, diharamkan menikahi anak-anak tiri yang biasanya berada di bawah pengasuhan kamu. Kebiasaannya begitu. Tapi
kalau ibu dia belum dicampuri, kan? Ibu dia meninggal, maka maknanya ataupun diceraikan, maka dia maknanya boleh dikahwin dengan anak tiri lah, sebab ibu dia belum digauli. Itu pendapat jumhur. Okey. Dan insya-Allah inilah pendapat yang rajih lah. Kemudian dalam penyebutan pembatasan ini, pembatasan maksud dia anak tiri ini kan, anak tiri ini dia apa nama, bila ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat tadi kan, majoriti jumhur ulama dengan pendapat Zaid bin Sabit dan beberapa orang sahabat tadi kan. Dan satu riwayat daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu kan, berlaku perselisihan di sinilah. Dia kata sini terdapat faedah yang sangat agung di sini, iaitu bolehnya menjadikan anak tiri dalam pengasuhan bapa tiri. Dan bahawa tidak wajib atas bapa tiri menjauhkan anak tiri darinya, sebab ada jadi mahram dia. Dengan sebab apa? Sebab musaharah, dengan sebab perkahwinan. Tidak makan bersamanya, tidak safar bersamanya, tidak bercampur dengan bergaul kan, duduk serumah kan, bersendirian dengannya. Maka penyebutan sifat tersebut memberikan faedah tidak terlarangnya semua itu. Ini bapa tiri. Sebab apa? Sebab disebut padanya fi hujurikum kan, dalam rumah kamu. Ni dia. Seterusnya perenggan dan seterusnya. Tak kala hal ini kurang jelas bagi seseorang ulama zahiriyah. Ulama zahiriyah ni maksudnya mereka yang berpegang kepada nas zahir lah, literalis ni. Maka dia pun mensyaratkan pengharaman menikahi anak tiri secara mutlak lah, dia berkata. Hanya kalau dia berada di bawah pengasuhan suami ibunya, bapa tirinya. Dan dia juga mengaitkan pengharaman apabila ibunya sudah dicampuri. Kan? Dia pun bagi hukum mutlak. Kan? Bila menikah hanya dengan perempuan tadi, automatik anak tadi dah jadi mahram dia, tak boleh kahwin, walaupun tak sempat digauli mak dia tadi. Ini pendapat literalis ni, Zahiriyah. Semata-mata dia duduk basuh umur pak tiri dia dah jadi haram lah. Dan dia juga mengaitkan pengharaman apabila ibunya sudah dicampuri. Jadi mana mak dia bila dicampuri, jadi haram jugalah, lagi haram lah, tak boleh kahwin lah. Lalu dia memutlakkan pengharaman menikahi ibu dari seorang perempuan. Maksud dia, jadi kalau dia menikah dengan perempuan tu, seorang perempuan, maka automatik mak perempuan tu jadi mak mentua dia, haram dia menikah secara mutlak, automatik dia kata. Sama dia bergaul dengan isteri dia atau tak bergaul dengan isteri dia, automatik dia ucap qabul tadi, kan? Maka automatik mak perempuan tadi jadi haram bagi dia selama-lamanya, mak mentua kita lah. Dan tidak membatasinya jika sudah bercampur dengan anaknya, dia kata. Majoriti ulama daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan sesudah mereka berkata, sang ibu otomatis menjadi mahram hanya dengan terjadinya akad nikah dengan anaknya, baik anaknya sudah dicampuri atau belum dicampuri. Ni kan, ni otomatis lah. Sedangkan sang anak tidak menjadi majoriti sahabat, bersalahan dengan Zahiriyah tadi kan. Dan juga pendapat Zaid bin Sabit tadi, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan sang anak tidak menjadi mahram kecuali setelah ibunya dicampuri. Ada majoriti. Mereka mengatakan, janganlah mencari-cari apa yang tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala secara jelas. Kan? Bila Allah sebut terang macam tu lah. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, kelompok lain berpendapat, kan? Kelompok lain pula kata bahawa firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23, wallati dakhaltum bihinna, dan perempuan-perempuan yang telah kamu campuri.
adalah sifat bagi isteri-isteri kamu yang pertama dan yang kedua. Ya, yang kamu telah mencampuri dia. Walati, dan wanita-wanita yang telah kamu masuk dengan mereka, dan bersama dengan mereka. Dan bahawa sang ibu tidak menjadi haram dinikahi kecuali setelah bercampur dengan anaknya. Ini pendapat yang ketiga ni kan. 3 ke 4 kah? Pendapat kelompok lain ni. Akan tetapi pendapat ini terbantahkan oleh susunan kalimat pada ayat di atas. Wallati dakhaltum bihinna. Allah Ta'ala kata, dan wanita-wanita yang telah kamu masuk bersama mereka. Okay? Juga adanya kesatuan, penggandingan antara sifat dengan yang disifati. Maksudnya sifat dengan mausuf. Kan? Yang wanita-wanita yang telah kamu masuk dengan mereka. Okay? Jadi maknanya sifat. Okay? Serta tidak bolehnya menjadikan sifat untuk kata yang menerangkan. Kita baca dulu. Ni berkaitan dengan grammar. Dia huraian dia agak mungkin susah nak faham sikit lah. Tapi tak apa. Tengok. Kerana seharusnya sifat dikaitkan dengan kata yang diterangkan. Okay. Kecuali kalau ada penjelasan yang menunjukkan sebaliknya. Apabila aku katakan marartu, okay, marartu bi abdi Zaidin, okay, al-aqil, saya lalu dengan budak Zaid yang berakal. Okey, marartu, kalau bahasa Arabnya dia kata, okey, di sini marartu bi ghulami, marartu bi ghulami Zaidin al-aqil, saya lalu melewati, ni lalu lah, lalu di sebelah budak hamba Zaid yang berakal. Ghulam Zaid al-aqil. Jadi al-aqil ni adalah sifat bagi ghulam hamba tu. Sifat bagi hamba tadi, bukan sifat bagi Zaid. Zaid ni tuan dia. Okay? Aku lalu dengan budak Zaid yang berakal, kan? Maksud aku melewati budak Zaid yang berakal. Maksud saya lalu, saya jalan, budak hamba Zaid tu ada tepi. Kan? Saya lalu tepi dia. Saya melintasi dia. Jadi marartu bi ghulami Zaidin al-aqili, saya melintasi budak Zaid yang berakal. Maksudnya budak dia yang berakal, hamba dia berakal. Dia nak cerita tentang sifat hamba tadi, ya kan? Jadi ghulam tu mausuf, yang disifati. Al-aqil tu adalah sifat dia. Dia cerita grammar kan. Tapi tak apalah. Fahuwa sifatun lil ghulam. Dia kata dia adalah sifat bagi hamba itu. Kan? Dia kata wa huwa sifatun lil ghulam la li Zaidin, bukan sifat bagi Zaid. Illa 'inda zawalil lubsi. Dia kata kan, ketika, dia kata kecuali, dia kata di sini kita jumpa macam mana? Kalau kesamaran dalam kalimah tidak ada. Kesamaran dalam kalimah tu tak ada, dia kata. Yang nak cerita kata sifat tu bagi Zaid. Macam mana contoh dia? Dia kata di sini kaqaulika, seperti kata engkau, marartu bi ghulami Hindin al-katibati. Nampak tak? Dia kalau kita baca kitab terjemahan, kita tak boleh nak menghayati ni. Sebab kalimah tu kan, dia ada mudhaf, dia ada muannas, dia ada muzakkar. Dia kena tengok kitab bahasa Arab dia. Marartu bi ghulami Hindin al-katibati, saya lalu dekat dengan hamba lelaki bagi Hindun. Jadi hamba lelaki bagi Hindun tu, jadi sekarang yang jadi
sifat al-katibati muannas. Al-katibati adalah kalimah muannas yang menunjukkan pada perempuan. Ghulam tadi laki-laki. Jadi al-katibati itu perkataan tak boleh nak jadi sifat bagi ghulam. Kerana ghulam tu muzakkar. Al-katibati adalah muannas. Jadi maknanya di sini perkataan al-katibati yang menulis adalah merujuk kepada Hindin, iaitu sifat bagi Hindin. Di sini kita faham. Kan? Mana kalau kita tengok dalam kitab terjemahan kita, dia kata di sini, okey, aku melewati laki-laki budak. Mana laki-laki budak? Budak laki-laki lah, ataupun hamba laki-laki lah. Hamba tu dalam bracket lelaki. Baru kita faham kan? Hindun, seorang penulis. Perempuan, seorang perempuan penulis. Jadi perempuan penulis itu adalah sifat bagi Hindun. Hindun adalah mausuf. Jadi sifat ini tidak kembali kepada hamba dia. Sebab dia muannas. Jadi di sini hilanglah kesamaran. Maksud gitu. Ini hujah yang digunakan oleh kelompok ni lah. Kelompok yang ketiga atau keempat ni kan. Ni. Jadi faham. Kemudian siapa yang tak faham, kita ulang lah. Semua okey ya? Okey semua? Suara okey? Ini habis jerit dah ni. Habis menjerit dah. Okey. Ke mana tadi? Pendapat di atas terbantahkan juga oleh penempatan satu sifat untuk dua kata yang disifati. Ni. Okey, saya rujuk sekejap yang Arabnya. Dia kata, wa yarudduhu aidan ja'luhu ja'luhu sifatan wahidah. Ya. Jadi ditolak jugalah, dijadikan sebagai satu sifat bagi dua yang disifatkan, yang bersalahan pada hukum dan ta'alluq. Kan? Hukum dan ta'alluq wal amil, dan amil dia, amil yang bekerja tadi, yang merubah sifat tu jadi muannas ataupun muzakkar. Wa hadha la yu'raf fil lughati allati nazala biha al-Quran. Ini pendapat yang ketiga dia ditolaklah sebab Quran tak cerita macam apa yang depa cerita tadi. Okey. Dalil dia tak kenal lah. Gitu. Kita tengok pendapat ini di atas terbantahkan juga oleh penempatan satu sifat untuk dua kata yang disifati. Ya kan? Satu sifat. Mana sifat, kalau sifat dia muannas, mausuf dia muannas lah. Kalau sifat dia muzakkar, mausuf dia muzakkar lah. Mana boleh muannas untuk sifat bagi muzakkar dan muannas? Pening tak? Pening sikit kan? Ni grammar, tak apalah. Okey. Di mana kedua kata itu memiliki hukum yang berbeza. Nak cerita kata hukum, kan? Perempuan yang sudah dicampuri dengan perempuan yang belum dicampuri, jadi hukum dia berbeza. Kecuali dengan bahagian mak dia tadi, okey lah. Itu sepakat lah tadi kan, bahawa bila dah akad nikah, automatik dia jadi haram. Sekarang nak cerita yang berlaku khilaf pada anak tiri tu, bukan pada mak mentua. Mak mentua tak ada khilaf kan. Itu. Okey. Kemudian dia kata di sini kaitannya dan kata yang mempengaruhinya. Sungguh perkara seperti ini tidak dikenal dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, bahasa Arab lah. Yang datang bahasa Quran yang penuh dengan balaghah tadi. Ditambah lagi kata yang disifati pada posisi langsung sesudah sifat. Maksudnya posisi langsung sesudah sifat. Okay? Maksudnya terus datang selepas sifat tu datang perkataan lain. Maka ia lebih pantas memiliki sifat itu. Ya. Maknanya tengok bahasa Arab. Bahasa Rumi ni macam susah sikit kita nak cerita. Okey. Sekarang di sini
Dia kata di sini wa aidan fa innal mawsuf. Dan juga dia kata fa innal mawsuf sesungguhnya mausuf tu maksudnya pada orang tadi lah, Zaid ataupun Hindun tu, Ghulam tu mausuf. Okey, ataupun Ghulam Hind, ataupun yang kedua tadi Ghulam Hindin, yang pertama tadi hamba bagi Zaid yang berakal. Yang berakal tu adalah sifat bagi hamba Zaid. Contoh yang kedua tadi Ghulam Hindin Al-Katibah, yang menjadi sifat itu adalah Katibah, mausuf adalah Hindin. Berbeza yang di atas tadi, mausuf adalah Ghulam, bukan Zaid. Ghulam Zaid. Jadi mausuf dia. Dia kata sesungguhnya mausuf yang mengiringi sifat. Ya, maksudnya selepas mausuf tu terus ada sifat lebih utama, kan? Lebih utama, kan, untuk digunakan kerana dia berada selepas mausuf. Sifat tu datang terus selepas mausuf. Dia kata wal jaru ahaqqu bisaqabah. Maknanya jiran tadi lebih berhaklah untuk dia, kan? Jiran tu terlebih dekat dengan dia, digunalah. Jadi malam tad'u daruratu ila naqliha anhu, selama mana tidak ada keperluan untuk memindahkan sifat tu. Selepas sifat itu ada perkataan lain, kemudian baru datang mausuf. Okey. Atau takhattiha iyyahu ila al-ab'ad, atau dia ambil perkataan sifat itu kepada mausuf yang jauh daripada dia. Di ayat mungkin ada 5-6 patah perkataan, kan? 5-6 patah perkataan tu baru datang sifat lepas tu. Dia nak cerita sifat korang tu bagi mausuf yang duduk belakang jauh tu. Okey. Jadi maknanya itu ada keperluan yang tentu. Kalau tak ada keperluan, selepas sifat dia akan selepas mausuf dia akan datang sifat. Contohnya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah sifat bagi Allah. Kan? Jadi Ar-Rahim sifat yang kedua bagi Allah. Jadi Ar-Rahman sifat bagi lafaz jalalah Allah. Tengok dia datang berangkai, kan? Datang berangkai. Selepas lafaz jalalah Allah, dia datang lafaz Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lafaz jalalah, kan? Mausuf. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang Maha Pemurah. Okey, harap kita jelaslah, kan? Okey. Contoh lagi dari sini pula. Fa in qila, maka jika ada yang mengatakan, jika dikatakanlah, kan? Jadi maknanya ini satu wajah yang mana anak perempuan kepada hamba dia. Anak perempuan kepada dia jadi haram pada dia. Okey, kalau dia ada hamba perempuan, kemudian hamba perempuan tu ada anak, kan? Anak perempuan. Ini wajah yang menunjukkan anak perempuan bagi hamba perempuannya itu haram bagi dia. Okey. Haram bagi dia, haram dinikahi lah maksud dia. Jadi mahram dia lah. Dia kata, maka jika ditanya, dikatakan, famin aina adkhaltum rabibatahu allati hiya bintu jariyatihi allati dakhala biha wa laysat min nisaihi. Nanti kalau ada orang tanya lah, dia kata, macam mana kamu boleh masukkan anak tirinya, okey, rabibatahu, yang mana tiri dia tadi, anak tiri dia adalah anak perempuan kepada hamba perempuan dia yang telah dia bergaul dengannya, sedangkan hamba perempuan dia bukan isteri dia. Jadi macam mana pula kamu boleh kata, kan, anak kepada hamba perempuan tadi adalah anak tiri dia yang jadi mahram dia? Macam mana nak jawab? Itu dia. Di sini lah. Kalau hak terjemahan di sini kita baca, kan? Kalau ada yang mengatakan, apa alasan kalian memasukkan anak tiri dari wanita-wanita budak yang telah dicampuri ke dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi? Dia pening sikit lah nak terjemah. Padahal saya terjemah tadi mudah, ya. Saya terjemah sekarang ni mudah, kan? Tengok, kan? Dia kata di sini, kalau orang kata, macam mana kamu nak jawab? Orang kata apa?
Kalau orang kata macam mana kamu boleh masukkan anak tiri kamu yang daripada hamba perempuan kamu termasuk di kalangan hak tadi. Ya, hak depa yang kamu kahwin orang bukan hamba tadi, orang mereka tu. Macam mana kamu boleh kaitkan antara hamba dengan mereka ni? Sedangkan hamba ni bukan isteri. Soalan. Okey, maka sini Ibn Qayyim dia tanya, dia jawab. Dia buat mari jawapan. Kalau tahu, mana tahu kalau ada orang tanya kita kan, ni dah jawapan dia. Dia buat mari soalan, dia buat mari jawapan. Baik, sini saya baca yang Arab je, lepas tu kita tengok terjemahan dia kan. Qulna, maka kami jawablah. As-sirriyatu. Dia kata. Ya? Ni. Ataupun as-sariyatu. Wanita hamba. Wanita hamba ni. As-sariyatu. Wanita hamba. Qad tadkhulu fi jumlati nisa'ihi. Terkadang ia masuk daripada jumlah isteri-isterinya ataupun wanita-wanitanya. Nah, barangkali boleh masuk. Kama dakhalat, sebagaimana ia masuk fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kamu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu bagaimana kamu kehendaki. Tadi kan? Jadi maknanya macam mana keadaan, aqbil wa adbir wattaqid dubur. Nabi kata sallam, mana pun tak kisah, jauhilah dubur, itu je. Baik, wa dakhalat fi qawlihi, dan ia juga masuk dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, uhilla lakum as-siyam. Tadi ayat Al-Baqarah ayat 223 tadi ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, ni ayat Al-Baqarah 223. Boleh tanda di situ. Ataupun dalam buku kita pun dah disebutkan. Cuma saya baca yang Arab sebelum saya baca terjemahan supaya tuan-tuan puan-puan jelaslah. Kadang-kadang saya nak baca terjemahan ni pun, saya nak urai pun agak macam kekok sikit. Jadi kita pergi kepada yang kitab asal dia, kita terjemah bebas. Tanpa kita terikat dengan perkataan yang agak berjela-jela, yang susah nak faham kan. Ini terjemah bebas. Okey. Dan ia juga masuk dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 87, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu semua pada malam Ramadan, jadi malam puasa, ar-rafath, untuk menanya bersama, bergaul, bersetubuh kepada dengan isteri-isteri kamu. Boleh malam bulan Ramadan. Okey. Dan dia juga masuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 22. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu semua mengahwini apa yang telah dikahwini oleh bapa-bapa kamu daripada wanita-wanita. Itu dia. Ini jawapannya. Kita tengok balik terjemahan. Saya baca balik. Kami katakan isteri selir. Isteri selir ni isteri daripada, maksudnya macam simbolik, macam apa? Dia panggil apa? Simbolik kan, isteri yang bukan isteri dia nikahi, hamba. Hamba sahaya. Jadi hamba di mana dia boleh bersama dengan hamba, bergaul dengan hamba, bersetubuh dengan hamba dia tanpa ada akad nikah. Hamba dia. Ini pembenaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadilah. Okey, hamba yang didapati daripada peperangan kan. Begitu. Kemudian masuk dalam kategori isteri walaupun dia hamba. Sebagaimana masuklah cakupan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Okey, Al-Baqarah 223. Juga firman-Nya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'ikum. Al-Baqarah 7. Begitu pula dalam An-Nisa 22 Allah kata, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ni dia. Okey, harap jelaslah. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Okey, masyarakat surah yang kata alhamdulillah tu surah okey pun ni. Kemudian ibu wanita budak, yakni hamba lah kan, ibu wanita budak maksudnya maknanya anak kepada hamba perempuan kita yang telah kita gauli.
termasuk wanita yang haram dinikahi. Ya. Jadi maknanya macam anak tiri kita jugalah. Kan? Perempuan kita tadi dia ada anak perempuan, kita kita dah gauli mak dia, maka anak dia haram bagi kita lah. Kan? Gitu maksudnya. Kalau ada yang mengatakan, ni saya nak tengok yang dia punya teks asal dia. Okey, kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, dia kata fa in qila fayalzimukum ala hadha idkhaluha fi qawlihi wa ummahatu nisaikum fatuhramu alaihi ummu jariyatihi. Dia kata, kalau ada yang mengatakan kalau begitu, itu menjadi keharusan bagi kamu untuk memasukkannya dalam firman Allah dan ibu-ibu isteri-isteri kamu, sehingga ibu dari wanita budak juga adalah haram dinikahi. Itu dia. Kalau macam tu, maka jawapannya qulna na'am, kami kata benar. Demikianlah yang kami katakan, itu yang kami bagi tahu. Apabila seseorang telah mencampuri budaknya, ini hamba perempuannya, maka ibu budak itu dan anak budak itu, budak anak hamba itu yang perempuan, menjadi haram baginya. Itu dia. Kan? Jika dikatakan kamu telah menetapkan tidak dipersyaratkan bercampur dengan seorang perempuan untuk mengharamkan ibunya, lalu kenapa kalian mempersyaratkannya dalam kes ini? Itu dia. Kan? Maka kata Ibn Qayyim, kami katakan agar budak itu berubah menjadi isterinya. Di sini. Qulna na'am wa kadzalika naqulu. Okey. Fa in qila fa antum qad qarartum annahu la yushtaratu ad-dukhul bil bint fi tahrim ummiha fa kayfa tashtaritunahu ha huna? Kalau kamu telah tetapkan bahawa tidak disyaratkan untuk bergaul dengan anak perempuan dalam mengharamkan ibunya, macam mana di sini kamu buat syarat macam ni pula? Okey. Maka kami jawab, litasira min nisaihi, supaya apa? Supaya dia termasuk menjadi di kalangan isterinya. Ya. Fa inna zawjah sarat min nisaihi bi mujarrad al-aqd. Kenapa? Wanita tadi dengan semata-mata akad nikah dia dah jadi isteri dah. Dah jadi isteri dah. Wa ammal mamlukah, adapun hamba perempuan tak sama dengan orang merdeka. Fala tasiru min nisa'i hatta yata'aha. Dia tak jadi wanita dia sehingga dia menyetubuhinya. Sebab mana ada akad? Dengan hamba mana ada akad nikah? Dengan orang biasa ada akad nikah. Okey. Jadi semata-mata maknanya dengan isteri orang biasa tadi, kita kahwin akad nikah, jadi haramlah mak dia kepada kita, mak mentua kita. Tapi hamba tak ada akad nikah, kan? Dia yang nak bagi jadi haram mak kepada perempuan hamba tadi adalah dengan menyetubuhinya. Fa idza wati'a, bila dia menyetubuhi hamba wanita dia tadi, sarat min nisaihi, maka automatiklah jadi sebahagian daripada wanita dia. Fa haruman alaihi ummuha wa ibnatuha, maka haramlah, jadi haram dengan semata-mata menyetubuhi persetubuhan tadi, haram dia dengan mak hamba tadi dan anak perempuan hamba tadi. Itu jawapan dia. Kan? Baik. Nanti kita baca terjemahan dia pula, tengok. Ya. Kami katakan agar budak itu berubah menjadi isterinya, kerana seorang wanita sudah menjadi isteri hanya dengan sekadar akad nikah. Adapun wanita budak, maka dia tidak menjadi isteri sampai dicampuri disetubuhilah. Kerananya setelah si majikan menyetubuhinya, maka dia pun menjadi salah satu di antara isteri-isterinya, dan otomatis ibu dan anaknya pun menjadi haram dinikahi. Itu dia jawapannya. Okey, kita pergi pula seterusnya. Alasan sehingga budak-budak perempuan tidak masuk dalam kasus zihar dan ilaq.
Okey. Yang bahasa Arab dia kata apa di sini? Sebenarnya fa in qila, maka jika dikatakan fa kaifa adkhaltum as-suriyata ataupun as-sariyata. As-suriyata ni maksudnya wanita tawanan. Wanita tawanan. Dia kata terjemah wanita budak kan? Dia kata terjemah wanita tawanan lah. Fi nisaihi. Fi ayat tahrim. Macam mana kamu masukkan wanita tawanan ni di kalangan isteri-isterinya, isteri tuan tadi lah, dalam ayat tahrim, ayat pengharaman. Ayat pengharaman. Walam tudkhiluha fi nisaihi fi ayat az-zihar wal ila. Tetapi kamu tidak memasukkannya dalam kalangan isterinya pada ayat zihar dan ayat ila. Ila ni apa? Ila ni seorang suami bersumpah tak mau meniduri isterinya selama sebulan ke 2 bulan, 2 sebulan dia tak mau tidur dengan isteri dia. Macam mana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan dalam surah apa Al-Quran tu, berkenaan dengan hukum ila ya. Walladina yu'luna. Tengok ya. Saya tengok ayat lupa dah. Surah okey, saya kejap. Yu'luna min nisa'im. Okey, yu'luna. Okey, surah Al-Baqarah ayat 226 ya, ayat 226. Boleh tanda lah berkenaan dengan hukum ila ni. Ila, Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lil ladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allaha samiun 'alim. Okey, ini ila. Ila ni bukan cerai tapi dia sumpah tak mau duduk dengan isteri dia kan, tapi tak boleh lebih pada tak boleh lebih 4 bulan lah kan. Dia hanya tunggu sampai dia boleh 4 bulan lah. Lepas 4 bulan dia kena, sama ada nak ambil balik tu dia nak cerai kan. Itu hukum ila. Kalau hukum zihar ni dia kata kat isteri dia, belakang kau macam belakang ibuku. Itu hukum zihar. Baik. Jadi kalau orang tanyalah, kalau dikatakan macam mana kamu boleh masukkan hamba perempuan kamu dalam di kalangan isteri kamu dalam ayat tahrim, pengharaman, sedangkan dalam kamu tidak masukkan dalam ayat zihar, ayat ila kan. Ada hukum zihar kan, hukum ila pada hamba kita zihar tak apa, pada hamba buat ila lebih lama tak apa. Siapa pada isteri tak boleh? Kenapa beza macam tu? Macam mana nak jawab? Dia kata qila, dikatakan, maka dijawablah gitu kan. As-siyaq wal waqi'u ya'ba dhalika. Maksud dia kata as-siyaq ni lafaz ayat tu dan realiti tu mana tak boleh menerima benda tu. Pasal apa? Fa inna zihar kana indahum talaqan. Karena az-zihar di sisi mereka adalah talaq. Ya kan? Wa innama mahalluhu al-azwaj. Jadi zihar ni kalau di sisi orang jahiliah talak lah, cerai lah ya. Di sisi Islam dia kena bayar kafarah, tak dinamakan cerai kan. Tapi sebelum turun ayat mana cerita pasal zihar ni, sahabat-sahabat dia pun anggap kata zihar tu adalah cerai lah kan. Surah Al-Mujadilah turun tu kes ni lah, ni kes zihar kan. Okey, jadi mahal dia, tempat ayat tu zihar tu adalah para isteri, bukan para hamba kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nakalkan dia daripada talak kepada at-tahrim, yang mana asal dia cerai. Asal dia zihar ni cerai di sisi orang jahiliah. Zaman jahiliah kan, bila suami kata kat isteri dia, belakangmu seperti belakang ibuku, maksud depa tu bercerai bini depa. Sehinggalah masuk awal Islam, sebelum turunnya qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah
wallahu yasma'u tahawurakuma tu sebelum turun ayat Al-Mujadilah tu, maknanya Nabi Islam pun faham tu macam tu. Kan? Jadi maknanya sehinggalah bila wanita tadi, nama apa? Saya dah lupa wanita sahabat tadi. Dia datang mengadu pada Nabi Sallam. Nabi kata macam mana? Lepas tu barulah turun ayat ni. Nabi suruh panggil sahabat wanita tadi, bagi tahu turun, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka. Allah telah mendengar wanita yang telah berjidal denganmu. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah. Tentang suami dia kata, bila aku dah tua kan, aku dah tak boleh nak melahirkan, dia ceraikan aku gini-gini. Cerai tak ada lah nafkah kan. Susah lah dia selama dia hidup ni. Suami yang ada nafkah pada dia. Jadi bila suami ceraikan dia, jadi susah lah. Aku dah lahirkan anak untuk dia, bila aku dah tua gini-gini, dia buat aku macam ni. Jadi maknanya Allah pindahkan cerai itu yang diamalkan di zaman jahiliah itu menjadi kepada suatu perkara yang haram, yang dibayar kafarah tadi kan. Berpuasa macam mana 2 bulan turut macam tu kah? Tak ingat dah. Dia punya kafarah dia lah. Jadi Allah ubah talak itu jadi haram. Yang mana haram itu dihilangkan dia dengan kafarah. Isteri dia tu haram dengan dia sehingga dia bayar kafarah dengan puasa tadi kan. Gitu. Ayat kafarah tu zihar. Tengok boleh kita siap balik kafarah zihar tu. Okey? Ini dia maksudnya. Kemudian saya baca yang Arab ya. Tuan-tuan tengok yang terjemahan. Okay, kita baca lagi sekali, tak apa yang terjemahan tu. Saya harap kalau ada yang tak faham, boleh tulis kat ruang komen. Saya ulang balik ya. Jadi mudah-mudahan semua fahamlah insya-Allah. Sebab ni kita nak menjiwai kitab dia ni pun payah juga kan. Tak apalah, pelan-pelan lah kita hanya. Nama pun belajar kan. Yang mengajar pun belajar juga. Sama-sama lah. Kemudian tadi okey, wa naqala, Allah Taala pindahkan pula hukmahu, hukumnya, wa abqa mahallahu, tapi Allah tinggal tempat dia ada lagi. Hukum dah pindah, tapi zihar tu kalau berlaku, hukum dia dah berubah dah, bukan cerai lagi kan hukum dia. Jadi maknanya begitu juga. Wa ammal ila, adapun al ila, apa dia? Al ila ni fasarihun fi anna mahallahu zawjat. Ila ni hukum ni untuk para isteri saja, tak ada kaitan dengan hamba perempuan, tak ada. Kan? Itu dia. Begitu juga zihar tadi. Fasarihun anna mahallahu zawjat liqaulihi ta'ala, kerana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Satu ayat lah. Dua ayat lah kan? 226 satu dan 227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Ini dia. Saya kata kepada orang-orang yang mengilak isterinya. Ilak ni dia sumpah tak mau tidur dengan isteri dia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lebih tak boleh. Dia beri tangguh 4 bulan lamanya. Lama. Lebih 4 bulan tak boleh nak. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam untuk bertetap hati untuk talak, maka sungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jangan gantung tidak bertali. Jadi orang yang gantung tak tali ni orang buat kerja dosa lah, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala perbuatan tersebut, menzalimi para isteri. Okey, seterusnya. Jadi maknanya di sini kita baca lagi sikit. Wa harrama subhanahu halail al-abna. Ini cerita apa nama? Halail.
al-abna. Menantu lah. Menantu. Haram. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan seseorang itu untuk menikahi menantunya. Tu dia. Tu. Dia terjemah di sini apa dia? Dia terjemah di sini pengharaman menikahi isteri-isteri dari anak-anak. Terjemahlah bahasa kita menantu. Tu mudah kan? Menantu. Bila sebut menantu tu semua orang tahu. Okey. Wa hunna mawtu'atul abna'i binikahin aw mulki yaminin. Ya? Maknanya mereka adalah wanita-wanita yang disetubuhi oleh anak-anak lelaki dengan perkahwinan. Menantulah. Au mulki yaminin, ataupun pemilikan hamba, perbudakan lah tadi. Dia beli, anak dia beli dan anak dia disetubuhi dia. Maka pak dia tak boleh lah. Kan, pak dia tak boleh lah. Fa innaha halilatun bimakna muhallalatun. Tu dia. Dia kata di sini terjemahan, maka dia kata di sini kerana wanita itu adalah halilah bermakna muhallalah, wanita yang dihalalkan. Wanita yang dihalalkan untuk, maksudnya untuk dia ni tinggal serumah, boleh bersembang, bercakap, kan? Wa yadkhulu fi zalika ibnu sulbihi, dan masuk dalam demikian itu anak lelakinya, kan? Kan? Isteri anak lelaki dia. Tak boleh lah, menantu dia lah maksudnya. Kan? Wabnu bi wabnihi, dia cucu, maksudnya isteri kepada cucu laki-laki dia. Tu dia. Dan apa nama? Cicit lah. Dia kata wabnu ibnihi, cucu dia lah. Ibnu ibnihi cucu. Dia apa nama? Isteri kepada cucu dia, cucu yang lelaki. Kemudian isteri apa nama? Dia kata wabnu ibnatihi, cucu kepada anak perempuan dia. Juga tak boleh dia kahwini. Wa yakhruju bidzalika ibnu tabanni, dan keluar daripada demikian itu anak angkat. Anak angkat boleh lah. Kalau pak angkat dia nak kahwin dengan menantu angkat dia. Contohnya anak angkat dia berkahwin, kemudian anak angkat dia bercerai, habis iddah, bapa angkat dia pula pergi menikah dengan menantu angkat dia. Ini boleh. Wa hadha at-taqyidu qusida bihi ikhrajuhu. Dan taqyid ini maksud dia kaitan ini, ta'alluq ini diqasadkan dengannya oleh mengeluarkannya. Maknanya anak angkat tak termasuk. Itu cerita dia. Kan? Okey, seterusnya kita tengok sikit lagi perbezaan. Ya, perbezaan pendapat tentang hukum isteri-isteri dan anak-anak susuan. Ini. Dia kata adapun isteri daripada anak susuan, maka imam yang 4 dan yang sependapat dengan mereka memasukkannya ke dalam cakupan firman-Nya. Allah Ta'ala kata wa halailu abnaikum, dan isteri-isteri daripada anak-anak kamu. Ini cerita pasal apa? Anak-anak susu lah ni. Dia anak-anak susu sama dengan anak-anak kita. Serupa dengan anak kita. Kan? Jadi cucu kepada susu kita, macam mana? Anak susu kita, dia ada anak. Tak boleh juga lah kahwin dengan cucu tu. Cucu susu tadi kan, sampai ke bawah lah. Itu maksud dia. Ini. Okey. Dan mengeluarkannya, tidak mengeluarkannya dengan dasar firman-Nya. Kan? Alladzina min aslabikum, yang dia itu berasal daripada sulbi kamu. Yang apa, anak kandung kamu, anak kandung kamu. Dia bukan anak kandung kamu, anak susu. Okey? Jadi mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrimu minar radha'i ma tuharrimuna minan nasab. Diharamkan kerana penyusuan apa-apa yang diharamkan kerana nasab. Mereka mengatakan isteri anak diharamkan.
Anak menantu lah. Apabila ia adalah anak dari segi nasab, anak kita, sulbi kita, maka demikian pula menjadi haram kalau dia adalah isteri pada anak susuan. Menantu susu, tak boleh juga. Mereka berkata pula, penyebutan anak kandung secara spesifik di ayat ini hanya untuk mengeluarkan anak angkat, bukan yang lainnya. Anak susu tak keluar, anak susu masih lagi dalam kategori seperti anak sendiri. Lalu mereka mengharamkan semua menantu melalui jalur persusuan, sebagaimana pengharaman daripada jalur nasab. Kemudian ulama lainnya membantah dengan mengatakan isteri daripada anak susuan tidaklah haram dinikahi. Ya. Itulah dia kita. InsyaAllah kita sampai di sini dulu. Kan, untuk kelas malam ni, dan insyaAllah ta'ala ditaufiqihi dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan sambung lagi lah di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Tukiran. Apa khabar? Masya Allah. Lama tak jumpa. Sekarang ada kat Kuala Nerang, Kedah. Jumpa kawan-kawan insya-Allah. Di sekolah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.